Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga pagi anda pagi ini baik-baik dan sejahtera hendaknya. Hari ini anda menonton siaran khas menjelang Belanjawan 2024. Saya Nur Salihah Azmi, pastinya tidak kesorangan hari ini bersama rakan penyampai. Dan saya Nurul Umur dan pastinya Salihah. Hari ini kita nak kongsikan siaran khas menjelang Belanjawan 2024. Yang saya yakin ketika ini ramai pihak di luar sana sedang berura-ura, sedang menantikan begitu teruja, dan ada juga tak henti juga yang turut berspekulasi apakah belanjawan ataupun bantuan dan juga insentif kerajaan yang bakal memberikan manfaat terhadap rakyat yang akan diterima tidak lama lagi, dan pastinya bantuan itu akan merancakkan lagi ekonomi negara. Dan biasanya belanjawan dibentangkan pada minggu keempat di bulan Oktober, tapi untuk tahun ini 2023 membentangkan belanjawan 2024 diadakan pada minggu ketiga. Pastinya mungkin ada banyak juga surprises ataupun elemen-elemen yang kita tunggu, dan dana-dana serta bajet-bajet kepada setiap kementerian yang pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, Nurul. Betul, saya suka sebenarnya Salihah cakap elemen-elemen kejutan tu kan. Itu dia. Kadang-kadang kita nak mengetahui satu benda yang tak sangka, tapi memberikan satu impak yang begitu besar terhadap negara kita, dan kadang-kadang kejutan itu ada kalanya manis. Ya, betul. Tapi kita tak tahu di sebalik kejutan itu mungkin apa sahaja dana dan juga bantuan, mungkin perbelanjaan yang diberikan seharusnya digunakan sehabis baik apabila disalurkan kepada yang menerima je lah, Nurul, ya. Betul, itu yang pastinya. Dan untuk lebih baik lagi, kita teruskan setia bersama kami di saluran 502, pastinya di Bernama TV, untuk memberikan laporan yang lebih terperinci lagi mengenai siaran khas menjelang Belanjawan 2024. Tapi Salihah, kali ini apa yang Salihah jangkakan ataupun Salihah nantikan dalam sektor mana yang akan memberikan satu impak yang luar biasa sekali? Dan pastinya untuk pagi ini, supaya kita relatekan kepada topik-topik yang kita nak bawakan hari ini, mungkin lebih banyak bantuan kepada sektor pertanian, perdagangan, dan ini adalah sebenarnya kelompok-kelompok yang memerlukan lebih perhatian di dalam Belanjawan 2024, saya kira, Nurul, ya. Betul. Bukan apatah lagi dalam keadaan negara ketika ini kan, yang kita lihat sekuriti makanan ataupun untuk keterjaminan bekalan sekuriti makanan, saya kira kan berkemungkinan fokus belanjawan kali ini akan memberikan satu peruntukan yang agak besar dalam memastikan kestabilan sekuriti makanan ini supaya ianya dapat memberikan manfaat seluruh rakyat Malaysia dan juga para petani dan juga penternak. Ya, sebelum ni pada 2023 belanjawan kita secara keseluruhannya belanjaan adalah 388.1 bilion ringgit diperuntukkan untuk belanjawan 2023. Untuk 2024, kalau anda nak tahu, kita kena tunggu seluruh pembentangan yang akan diadakan pada hari Jumaat nanti, Nurul. Ya, betul. Dan seperti biasa Salihah, kita nak tahu juga mengenai apa yang menarik pada hari ini yang kita kongsikan. Dan seperti biasa, suka kongsikan bersama dengan anda. Di waktu-waktu pagi ini, kami suka berkongsi apa perkembangan berita semasa di portal bernama.com, dan hari ini kita ingin berkongsi di portal berkenaan tentang latihan PLKN. Kepada anda semua yang menantikan berkenaan tentang berita PLKN ini adalah satu berita gembira di mana PLKN akan diteruskan sekali lagi untuk PLKN 3.0. Kalau anda lihat di antara perinciannya adalah PLKN ini akan dilakukan sekali lagi, tetapi bukan di kem latihan yang biasa, tapi akan dilakukan di kem latihan tentera, ya. Di antara pencian yang diberikan adalah kerajaan akan meneruskan program PLKN ini di kem latihan tentera wataniah yang kabarnya dapat menempatkan sebanyak 20,000 pelatih dalam satu masa, dan mereka akan diletakkan selama 45 hari. Dan kita tahu sebelum ini PLKN telah melahirkan ramai anak-anak muda yang mempunyai sasiah diri dan juga keterampilan yang cukup berkeyakinan. Jadi itu adalah sesuatu fokus dan juga objektif yang ingin dicapai untuk PLKN 3.0. Saya juga tertarik seperti apa yang dikatakan oleh Menteri kita berkenaan tentang PLKN sebelum ini, di mana bukan sahaja PLKN ini dijadikan satu platform untuk bersukaria ataupun hura-huri ataupun apa sahaja, tetapi ianya sebenarnya satu platform yang mengumpulkan anak-anak muda ini, diberikan satu modul yang cukup khusus dari segi latihan fizikal, dari segi latihan rohani dan juga minda serta emosi bagi membentuk sasiah diri mereka. Itu berkenaan tentang PLKN pada pagi ini. Dan seterusnya, kita juga ingin berkongsi berkenaan tentang
sesuatu yang berlaku di tebing barat, dan semalam juga di Bernama TV kami membawakan kepada anda siaran khas iaitu ketegangan yang berlaku di Palestin dan juga Israel. Di dalam berita ini, kuasa besar wajib pikul tanggungjawab untuk menghentikan pertempuran serta-merta. Itu yang dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong kita iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menzahirkan kepada kita semua bahawa di antara kuasa-kuasa besar negara-negara Islam ini perlu bersatu padu, memberikan kerjasama yang baik di antara satu sama lain untuk bertanggungjawab untuk menghentikan keganasan yang berlaku di tepi barat sana di antara Palestin dan juga Israel. Pastinya seperti yang kami bincangkan bawakan juga semalam di dalam program khas ini, di mana kuasa-kuasa negara Islam ini juga berupaya jika kita sama-sama untuk menjalankan tanggungjawab dalam menghentikan keganasan yang bukan sekarang kita tahu semakin bermandi darah di antara kedua-dua negara ini. Jadi itu yang dizahirkan oleh YDP Agung kita, dan Yang di-Pertuan Agong juga memberi nasihat dan juga menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya menunaikan solat hajat dan juga kita mendoakan yang kesucian dan juga kebaikan yang berlaku di sana di Israel dan juga Palestin. Dan seterusnya juga ingin saya kongsikan bersama dengan anda, ini mungkin kita dapat melihat bersama-sama Nurul, siswazah USIM yang warga Palestin antara korban keganasan rejim Israel di Gaza. 2 siswazah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, warga Palestin, dan 20 sanak saudara mereka adalah antara mereka yang terkorban dalam serangan bom di rejim Zionis di Gaza, Palestin pada pagi Ahad itu Nurul ya. Ya, itu dia dan mungkin dalam kita boleh kongsikan USIM dalam kenyataannya hari pada semalam berkata Muhammad G.H. Al-Zanin yang merupakan calon doktor falsafah pengurusan sumber manusia dan isterinya Khalud M.H. Al-Zanin, pelajar program sarjana sains daripada Fakulti Sains dan Teknologi USIM, terkorban dalam serangan bom di perkampungan mereka iaitu terletak di Bait Hanun kira-kira pukul 8 pagi semalam. Ini adalah satu perkabaran yang menyedihkan di mana yang terkorban ini bukan hanya sepasang suami isteri ini tetapi turut mengorbankan 4 orang anak mereka itu yang pastinya. Dan dalam pada itu juga selain itu serangan turut mengorbankan 20 sanak saudara pasangan berkenaan. Kalau kita sentuh balik Salihah mengenai konflik ataupun peperangan yang berlaku di antara Palestin dan juga Israel ketika ini adalah sesuatu yang bersifat skala besar sepanjang 15 tahun lepas dan kali ini angka kematian telah menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa juga berbanding dengan terdahulu. Ada juga serangan dan peperangan yang di antara tebing Gaza dan juga di pihak Israel, tetapi tidaklah impaknya sebesar sebegini. Dan daripada itu kita nak kongsi juga Malaysia menyatakan solidariti bersama dengan pihak Palestin dengan apa yang terjadi, dan Perdana Menteri menyelar masyarakat antarabangsa kerana bersikap berat sebelah terhadap nasib Palestin. Ini yang kita nak kongsikan juga, yang kita nak ulaskan juga apabila kita lihat di badan-badan antarabangsa khasnya ketika ini apabila menggelarkan Palestin sebagai pengganas, ianya adalah bersifat tidak adil sama sekali lah. Sepatutnya kita kena ada check and balance di situ. Mengapa sesuatu perkara itu terjadi, pasti ada sebabnya, dan sama-sama kita mengharapkan ada pengakhiran yang baik dan kedamaian ditemui, kerana yang terkorban yang menyedihkan adalah golongan kanak-kanak dan juga wanita. Seperti yang diseru oleh Yang di-Pertuan Agong kita, di mana kita walaupun kita tidak dapat melakukan apa usaha untuk pergi ataupun sampai ke sana, tapi sekurangnya dapatlah kita jalankan solat hajat dan berdoa supaya pertelingkahan ini orang kata apa akan berakhir dan mungkin mencapai kata persetujuan supaya keadaan itu berubah dan pertumpahan darah itu berhenti. Sebenarnya saya sedih. Kenapa? Sebab saya seorang ibu kan, apabila tengok anak-anak ni menjadi mangsa peperangan, dia sedikit sebanyak meruntun hati kita. Apatah lagi anak kita ketika ini Salihah kita dapat tengok hidup begitu bahagia sekali, dapat menerima pendidikan yang baik, dapat menerima keselesaan dan kasih sayang berterusan. Betapa bersyukurnya kita perlu mensyukuri nikmat hidup yang kita ada pada hari ini. Itu satu perkara yang kita semua rakyat Malaysia juga patut sedari, di mana kita ni begitu makmur dan sejahtera hendaknya. Jadi bila kita mendengar pergolakan yang berlaku
berlaku di negara-negara lain ini, kita perlu orang kata meringatkan diri kita how grateful we are, bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Okey, baik, seperti biasa suka untuk kita menyemak juga ramalan cuaca supaya hari ini kita dapat melakukan apa-apa planning ataupun perancangan. Jadi kita pergi ke ramalan cuaca itu kembali selepas ini. Bagi memastikan bekalan makanan pada harga berpatutan, pengeluaran makanan perlu ditingkatkan supaya berskala besar dan berdaya saing. Melalui sokongan kerajaan, syarikat Farm Fresh telah muncul sebagai pengeluar susu segar utama di Malaysia. Oleh itu, kerajaan akan menggalakkan pelaburan swasta berasaskan pertanian berskala besar, antara lain melalui penyediaan insentif tanah, pembiayaan dan geran teknologi. Kerajaan oleh itu bercadang supaya Felda, Felkra, Risda dan agensi di bawah Kementerian Pertanian, Keterjemahan Makanan dan Kementerian Wilayah dan Desa menyuburkan tanah-tanah terbiar milik mereka dengan keluasan lebih 800 ekar untuk projek tanaman makanan. Itu dia antara baik-baik kata ataupun antara yang diketengahkan oleh Perdana Menteri kita dalam bajet untuk rakyat khasnya dan menjelang Belanjawan 2024. Itulah topik yang kita nak kongsikan, yang kita nak suarakan. Pastinya kita nak mendengarkan suara rakyat, suara yang melalui bagi mendapatkan sesuatu impak yang pastinya memberikan manfaat kepada negara. Dan pada hari ini menjelang Belanjawan 2024, kita akan bersama dengan seorang tetamu, iaitu untuk memperkatakan dan mengkupaskan isu ini, iaitu isu mengenai Belanjawan 2024 memfokuskan untuk ternakan. Dan mungkin sebelum itu saya boleh kongsikan, saya boleh ulaskan di mana Belanjawan 2023 kita recap kembali memperuntukkan sebanyak 388.1 bilion ringgit, dan itu merupakan satu peruntukan yang terbanyak sekali juga ya. Tetapi adakah peruntukan yang diberikan pada Belanjawan 2023 dilihat dapat menampung sektor yang diperlukan ketika ini, apatah lagi kita berdepan dengan security makanan, itu keterjaminan makanan. Itu antara fokus yang saya yakin antara menjadi intipati ataupun sesuatu yang akan diketengahkan. Dan untuk tanpa membuang masa, pastinya kita membawakan tetamu di studio hari ini adalah Puan Siti Fatonah Arba'in, merupakan pengusaha ternakan ayam. Apa khabar Puan? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey. Dan Puan, mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebanyak, menurut Global Hunger Index 2021, Malaysia berada di tangga yang ke-58 daripada 121 negara dengan skor iaitu sebanyak 12.5, iaitu menunjukkan tahap situasi kelaparan di Malaysia berada di tahap yang sederhana. Dan jika krisis makanan dan juga kenaikan harga makanan semakin berlarutan, ini dipercayai juga akan menyebabkan golongan yang tak kira lah, golongan T20, M40 dan B40 menjadi semakin sengsara kerana tiadanya keseimbangan dan setimpal dengan gaji yang diterima. Dan pastinya security makanan menjadi antara yang paling ingin di-highlightkan dalam isu pada hari ini. Dan Puan, selaku penternak ayam, pengusaha penternak ayam, dan mungkin Puan boleh kongsi sedikit sebanyak, kita recap kembali mengenai insentif Belanjawan 2023. Apakah manfaat yang diterima oleh golongan penternak khasnya? Okey, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya untuk bercakap di sini pagi ini bagi pihak penternak di Malaysia. Sebenarnya berat
tanggungjawab saya pagi ni. Untuk makluman Nurul, saya bukan saja penternak ayam. Saya juga ada ternakan lembu, kambing. Ayam saya pun adalah ayam kampung dan juga itik. Jadi saya punya main perniagaan saya adalah lembu korban sebenarnya. Okey. Kalau kita recap balik tentang apa yang kita dapat ataupun kita baca daripada teks belanjawan 2023, bukan saja 2023, 2022 pun, sebelum-sebelumnya pun kan, kita sebenarnya dari pihak penternakan ni tak dapat banyak pun. Ya, ada memang adalah, cuma kita dari segi penternak selalu tak banyak yang kita dapat. Macam dia lebih bajet ni, belanjawan ni lebih banyak memfokuskan kepada penternakan yang berimpak tinggi. Nah, jadi mungkin tak semua golongan sasar tu dapat, jadi tak dapat disasarkan kepada semua peringkat. Jadi kepada penternak-penternak kecil, stakeholder yang kecil-kecil, tentang ayam yang kecil-kecil ayam kampung kan, dia tak dapat sasaran tu, tak menepati sasaran dia. Itulah kami haraplah untuk tahun-tahun yang ini kan dapat yang lebih baik. Untuk memelihara sumber ternakan dan Puan juga selaku pengusaha ternakan ayam dan juga haiwan ruminan okey. Kita nak tahu juga, mungkin Puan boleh berkongsi apakah kekangan yang penternak seperti Puan sering hadapi? Okey, dia sebab kebanyakannya kekangan yang kita dapat ni adalah dari segi belanjawan lah, peruntukan yang dari segi sumber input kan, kekangan dari segi sumber input yang ternakan yang terlalu mahal, masuk ke negara kita terlampau mahal, macam anak ayam masuk mahal, kita mengimport baka-baka lembu daripada luar pun mahal. Kita mengimport, tapi baka-baka tu kebanyakannya kita import. Jadi sumber input tu bila kita ada masalah dari segi pertukaran wang asing, dia melibatkan kita punya harga masuk. Jadi antara kekangan yang paling berat kita terima ialah harga sumber input lah. Ya. Dan kekangan lain macam masalah dalaman kita ialah birokrasi lah. Yang perkembangan tu banyak tersekat oleh kerana masalah pelesenan, masalah kelulusan tanah. Itu antara kekangan-kekangan kami lah yang kami hadapi. Dan saya yakin cabaran yang paling getih sekali para penternak berhadapan adalah pastinya mengenai harga makanan ternakan. Ya, betul. Harga dedak naik. Dia bersamaan dengan harga barangan ternakan tersebut akan naik di pasaran. Dan kesan besar ataupun impaknya sekaligus turut dirasai oleh rakyat. Ya, betul. Secara tak langsung. Ya, betul. Dan sejauh manakah kebergantungan penternak ketika ini pada dedak import ketika ini, Puan? Mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, dedak import dia sebenarnya bukan dedak yang dah siap diimport. Kita yang sekarang ni masalah import kita ialah bahan yang di dalam dedak tu. Terutama jagung, soya. Kan kita tak ada jagung dan soya tu. Walaupun kerajaan telah mengambil satu inisiatif menanam jagung pertanian, tapi dia tak mampu untuk menampung kita punya keperluan jagung untuk kita buat dedak di Malaysia ni. Jadi kita masih bergantung daripada jagung dan juga soya input, sebab dua bahan ni adalah antara bahan utama dalam pembuatan makanan ternakan. Jadi kami sebagai penternak pun mengambil inisiatif sendiri untuk membuat dedak sendiri. Jadi apa cara yang kami untuk mengatasi masalah ni? Tidak terlalu bergantung dengan bahan-bahan soya dan jagung. Kita mencuba mencari bahan-bahan lain yang macam pelepah sawit, kan, isi rong sawit. Jadi berasaskan sawit lah dalam internal ni. Sebab macam saya kata tadi, bila berlakunya kejatuhan ringgit, jadi harga masuk tu walaupun dulu harga dolar dia sama, tapi bila dah jadi ke ringgit kita, jadi itu. Jadi macam kami pengusaha mengeluarkan ternakan kita, mengeluarkan produk kita, kita akan mengira kos yang terlibat dalam mengeluarkan tu. Dan of course last sekali consumers lah, pelanggan kita lah yang menerima bebanan harga yang kita naikkan. Sebab kita tak mampu untuk menampung seluruh daripada harga kenaikan. So memang kita terpaksa menaikkan harga barang, menaikkan harga ternakan, menaikkan harga lembu korban, menaikkan harga ayam, oleh kerana bahan-bahan input yang terlalu tinggi. Itu kalau kita bercerita tentang makanan saja, belum cerita tentang perubatan lagi, belum cerita tentang dia punya tenaga kerja lagi, kan, sumber tenaga lagi. Jadi
pekerja akan keep on naikkan harga, nak minta naik gaji. So bukan saja kos makanan yang jadi bebanan sebenarnya. Memang yang Nurul highlight tentang kos makanan tu memang dihadapi oleh semua peternak. Tak kisah peternak ayam ke, lembu ke, ruminan unggas, semua terlibat. Dan difahamkan ya, pada tahun ini je lebih 3 kali ya. Ya, betul. Kenaikan harga. Setiap kali kita masuk stok baru, setiap kali tu stok harga baru. Setiap kali stok baru memang harga baru. Dan pembekal pun akan keluarkanlah satu notis, okey, barang ni mulai bulan 1 hari bulan sekian-sekian, 1 hari bulan 12, 1 hari bulan 10 akan harga baru, kenaikan pada harga RM2. Kadang-kadang ada RM3. Memanglah RM2, RM3, tapi RM2 kita tak beli satu beg. Kita beli satu trailer sekali. Kalau satu trailer kita masuk 30 tan, 30 tan kita dah masuk berapa beratus beg. Kali RM2 dah berapa? So nampak begitu membebankan. Nampak tu sebenarnya berat tu di bahu Puan Fatonah nak bercakap ketika ni. Itu yang kita perlukan, kita luahkan untuk kita lihat ya, daripada suara orang kata apa, suara daripada pihak kaum B sendiri yang melaluinya dan merasakannya. Dan Puan, daripada segi bantuan dan insentif kerajaan, kita tak nafikan sememangnya kerajaan begitu cakna dalam menghulurkan bantuan dan memberikan insentif bagi memastikan tidak ada golongan yang tercicir. Dan mungkin Puan boleh kongsikan bantuan juga dan juga insentif kerajaan dalam menerusi bajet yang lalu, dilihat adakah telah mencapai sasarannya ketika ini ataupun bagaimana? Saya bagi pihak peternak sebenarnya tak dapat nak komen banyak tentang apa yang impact yang diterima oleh dia daripada Belanjawan 2023, sebab bagi saya peternak, kami tak ada bukan kata tak ada langsung lah kan. Dari segi macam kos sara diri, insurans, sara hidup, bantuan-bantuan khas keuangan tidak termasuk oleh peternak-peternak ruminan dan unggas. Tidak langsung kan. Jadi saya nak komen tentang apa perbezaannya daripada 2022-2023 pun, sebab tidak ada tersenarai peruntukan untuk ternakan lembu, peruntukan untuk ternakan kambing, peruntukan untuk ternakan ayam kampung kan. Ayam daging mungkin pernah diberi insentif apa semua. Kami di untuk lembu kambing ruminan pernah satu masa dulu diberi untuk insentif ni, tapi sekejap sangat dan dah tak ada lagi. Jadi kami tak dapat nak komen banyak tentang impact 2023 sebab memang tidak ada tersenarai. Kami tidak tersenarai dalam peruntukan belanjawan tu. Itu dia. Dan ini mungkinlah yang antara faktor yang kita boleh ambil kira ya, dalam memberikan bajet tu. Mungkin selepas ini kita nantikan untuk bajet 2024 mungkin ada lebih banyak orang kata apa, penambahbaikan dilakukan. Amin. Kan, memastikan tiada golongan yang tercicir pastinya. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami, jangan ke mana-mana. Menjelang Belanjawan 2024 dan topik hari ini adalah memelihara sumber ternakan. Pastinya saya masih lagi setia bersama dengan Puan Siti Fatonah, merupakan pengusaha ternakan. Dan Puan, kita nak kongsilah mengenai sesuatu impak ya, di mana Belanjawan 2024 ura-ura ataupun katanya menyasarkan kerajaan bakal menyuntik RM50 bilion bagi menangani isu keterjaminan makanan negara yang dilihat semakin kritikal. Itu adalah satu jumlah yang begitu besar sekali ya. Dan galakan yang diberikan oleh kerajaan ini dilihat mampu merancangkan semula sektor ternakan dan juga pertanian negara. Dan persoalannya, adakah jumlah peruntukan yang besar ini bertujuan untuk menggalakkan peternakan dan pertanian ini di rumah sendiri daripada bergantung dengan ekspor luar? Bagaimana Puan melahirkan hasrat itu? Adakah kita ni telah dilihat bersedia untuk melahirkan produk sendiri tanpa ada kebergantungan daripada negara luar? Bagaimana? Bagi pandangan kami, peternak di Malaysia ni kami rasa jauh lagi. Jauh lagi. Sebab kalau kita ikut statistik kita punya tahun lepas pun, kita hanya mampu memberi setakat lembu untuk 22% sahaja. Berbanding dengan import, permintaan berbanding dengan bekalan. Dan kambing dalam, kalau saya tak silap, 9 ke 11% saja. Jadi jauh lagi untuk kita dapat memenuhi keperluan untuk permintaan dalam negara. Memang terlalu tinggi untuk kalau kita carikan, kalau kita nak katakan
nak mencapai lagi 22 lagi 78% tu memang teramat-amat jauh lagi. Kan? Dan jadi kalau kita katakan ada banyak lagi inisiatif-inisiatif dalam negara untuk kita ambil dari si penternak kan, bergabung dengan swasta dan kerajaan yang tidak kita kisah sama ada usahawan-usahawan swasta kecil ke ladang kecil ke ladang besar. Jadi bagi mengambil tenaga bekerjasama dengan kerajaan untuk kita bangunkan kita punya ni untuk mengurangkan import kan. Kebergantungan import itulah yang mengakibatkan kita punya kenaikan harga barang ni kan. Itu yang pastinya. Dan yang pastinya daripada jumlah yang besar yang dinyatakan bakal disuntik oleh kerajaan terhadap sektor peternakan dan pertanian ini dikirakan sesuatu langkah yang bijak dilakukan oleh kerajaan. Dan pastinya ketika ini apabila negara berdepan dengan sekuriti makanan. Usaha untuk mendidik penternak dan juga menggunakan teknologi dalam kaedah membantu mengurangkan kos ternakan dari segi perbelanjaan dan masa. Ianya berpeluang menurunkan kos ternakan kaedah tradisional sebelum ini. Almaklumlah apabila kita menggunakan teknologi yang sedia ada ketika ini, mungkin daripada penternakan ayam itu ataupun haiwan tersebut bakanya lebih cepat untuk membesar berbanding menggunakan kaedah tradisional yang sedia ada kan. Dan kita nak tahu juga pandangan Puan selaku penternak, sejauh manakah Puan melihat kesediaan golongan penternak ini sebenarnya dan juga petani terhadap teknologi ini? Adakah mereka ini telah pun bersedia untuk mengaplikasikannya ataupun terdapat kekangan yang bagaimana? Okey. Saya sangat gembira kalau mendengar yang 50 bilion tu tadi kan. 50 bilion tu yang dia akan diagihkan kepada sektor pemakanan untuk menjamin keterjaminan makanan kita kan. Okey, kesediaan dari segi kami penternak ni sebenarnya memang terlalu hauskan, terlalu dahagakan inovasi ataupun teknologi-teknologi moden. Saya untuk makluman Nurul saya ada Akademi Usahawan MJ Fatona yang mana kami dipertanggungjawabkan untuk mendidik usahawan-usahawan baru yang mereka ni kami dedahkan dengan perkembangan baru dari segi teknologi pembuatan makanan ternakan, teknologi pembiakbakaan. Jadi banyak-banyak teknologi terkini bagi saya melalui pengalaman saya menjalankan program-program kursus ni. Usahawan-usahawan ternakan di bawah bimbingan saya, di bawah bimbingan akademi saya, memang mereka ni dahagakan teknologi-teknologi ni. Diorang nakkan benda. Jadi kalau dapat kan untuk bajet kita tahun ini, kita lebihkan lagi bajet untuk latihan-latihan. Mungkin kita boleh bawa diorang ke luar negara. Saya tak fikir kita boleh diorang mereka dapat ilmu daripada, tak payah bawa New Zealand, tak payah pergi Australia. Bawa mereka ke Thailand dan Indonesia. Ya, negara-negara yang ada teknologi-teknologi tinggi, inovasi-inovasi yang terkini, yang mana diorang dapat keluarkan pengeluaran baka yang lebih besar, lebih cepat membesar, lebih berkualiti, lebih banyak. Kan mungkin kita boleh dapat anak kambing yang kita mungkin satu-satu, dia mungkin beranak 4 ekor sekali. Kita dapat teknologi macam tu. Jadi kami dari pihak penternak ni mengharapkan kita ada satu peruntukan kewangan yang diberikan kepada bahagian-bahagian latihan untuk melatih usahawan-usahawan kita ni untuk bersedia untuk jadi lebih maju ke depan. Jadi tak kata nanti kita ni backyard chicken farm kan, kita tak nak yang belakang-belakang rumah. Walaupun mereka tidak berskala besar kan, tidak berimpak tinggi dia punya projek, tapi mereka ni masih memerlukan, mereka boleh apply, dia boleh merealisasikan teknologi-teknologi yang terbaru. Jadi bila yang kat sini dalam masa yang sama, mereka boleh membantu negara untuk mengurangkan kita punya import ternakan tu. Itu impact dia dari sana. Sebab bila masalah kami bila kita minta ada tak kursus untuk ni kan, sekarang ni kita punya bajet telah dikurangkan untuk bahagian latihan. Jadi selalunya kita dapatlah 7-8 kursus dalam setahun. So bila dikurangkan peruntukan dari sebagai latihan, ada 2 atau 3. Bila dapat 2 atau 3, kumpulan sasaran tu kadang-kadang tak tepat. Kumpulan sasaran yang betul-betul nakkan informasi tu, nakkan teknologi-teknologi tu tak kena. Jadi saya harap sangat kalau dapat kita tambah daripada pada segi modal insan. Lagi satu tentang modal insan, mereka ni perlu ada prinsip
daripada teknologi, dia ada prinsip. Modal insan dia orang kena sebagai seorang usahawan ternakan, bukan sekadar penternak belakang rumah yang tunggu aja orang datang ke rumah membeli. Itu antara perkara yang penternak-penternak sekarang ni perlu lalui. Perlu bantuan daripada kerajaan. Itu dia. Dan mungkin kita boleh kongsikan juga ya, sehingga Februari kerajaan telah membelanjakan sebanyak 1.8 bilion ringgit untuk subsidi penternak ayam penelur. Dan ini merupakan satu subsidi yang begitu besar sekali ya. Dan kerajaan akan menilai semula pemberian subsidi kepada penternak ayam penelur ini berikutan perbelanjaannya yang disifatkan agak tinggi, dan apakah kaedah untuk memberikan, tiba masanya untuk kaedah memberikan subsidi bersasar ini diaplikasikan terhadap penternak ayam penelur, dan ianya merupakan, puan melihatkan ini sebagai satu langkah yang terbaik untuk memastikan keseimbangannya di situ. Okey, subsidi ni saya nampak diberikan di ketika kritikalnya telur. Kalau tak kritikal tak dapat. Jadi kita sebenarnya kita menjangka, kita kena meramal jangka masa panjang. Tidak perlu ada kritikal telur baru kita nak beri bantuan kepada usahawan ayam penelur. Waktu tu itu yang membuatkan kos besar. Dan macam masalah beras sekarang baru kita nak cek, itu mungkin dah agak lewat. Dan jadi bebanan kepada pelanggan yang nak menggunakan telur, macam telur, beras, benda-benda utama dalam keperluan makanan seluruh Malaysia kan. Jadi apa pun makanan asas bagi kita. Jadi sepatutnya impact pada subsidi ni perlu berjadual, bersasar, dan kita tahu impak tu yang berjangka panjang. Bukan bila ada masalah baru kita nak bagi, bila ada masalah baru nak bagi. Saya nampak benda tu begitu. Maksudnya one off subsidi lah. Ya, one off subsidi. Dan pastinya belanjawan 2024 akan menjelang tak lama lagi. Inilah suara kita nak dengar sendiri. Suara daripada iaitu individu yang berkenaan, iaitu pengusaha ternakan sendiri, tentang harapan terhadap insentif kerajaan yang diharapkan oleh penternak untuk meringankan beban yang dihadapi. Itu tengok kata tadi apa? Berat dah bahu ni menanggung bebanan tu kan puan? Okey, mungkin puan boleh kongsikan. Okey, saya harap sangat-sangat kami dan sebagai penternak ruminan, penternak ayam, sebenarnya ayam macam ayam daging, dia dah ada sebenarnya insentif sendiri. Tapi saya nak bersuara ya bagi pihak penternak ruminan. Harapan kami semoga adalah tersenarai kami sebagai penternak ruminan ni di dalam bajet-bajet yang akan dibentangkan. Mungkin tak tersenarai lagi sebab nak dibentangkan dah pun kan, teks pun mungkin dah print pun kan. Mungkin akan dibentangkan tahun depan ke kan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sangat bila bernama menjemput saya boleh menyuarakan bagi pihak penternak untuk berada di dalam senarai teks belanjawan. Sekurang-kurangnya kami dapat macam pesawah, dapat bantuan sara diri, kan, dapat insentif beras, insentif jualan, insentif untuk dan ada bantuan-bantuan keuangan khas ya. Bantuan keuangan khas untuk anak masuk sekolah, bantuan khas untuk Aidilfitri kan. Sebenarnya kalau kita tengok kos sara diri, mungkin dari segi nelayan katanya okey tak turun ke laut, jadi kita bagi kos sara diri kat sini, tapi itu musim tengkujuh tak ke laut kan. Tapi tak musim lain dia dapat. Kalau katakan macam pekebun kecil dan musim tengkujuh tak boleh menoreh dan tersekat, tak ada pendapatan. Tapi bagi kami penternak ni, kami punya pendapatan pun bukannya konsisten. Ya, kami punya ni bersasar juga, berjadual juga. Macam musim korban memang musim korban jelah datang ada pendapatannya. Dan kalau kata untuk akikah, kita musim-musim cuti sekolah saja. Dan pada kami, penternak kami, sebenarnya peratusan penternak yang mengeluarkan daging segar terlalu kecil. Kalau ikut peratusan, saya rasa 80% adalah penternak kita ada yang mengeluarkan lembu korban dan jualan anak. Untuk yang jualan daging tu yang orang makan hari-hari tu,
itu pun mereka ada kekangan sebab bersaing dengan daging import. Jadi untuk kami ni sebenarnya pendapatan kami sebagai penternak pun bukanlah sebesar mana yang mungkin dipandang oleh kementerian kan. Dan mungkin dengan bajet yang lebih besar pada belanjawan yang akan datang boleh mengaktifkan semula industri ternakan. Mungkin selepas ini ternakan haiwan ruminan dan juga ayam dan unggas di dalam negara dipertingkatkan juga untuk memberi impak yang bekalan mencukupi terhadap negara lah pastinya. Dan Puan, kita nak tanya juga sebenarnya sesuatu yang menarik sebenarnya. Apabila kita bercakap mengenai penternakan, pertanian, seharusnya kita bayangkan satu generasi yang telah pematang, iaitu veteran yang mendominasi bidang perniagaan ini. Dan ianya seakan bukanlah bidang sesuatu yang menjadi kesukaan golongan muda khasnya. Tapi sebenarnya bagaimanakah cara yang tepat untuk menarik golongan muda ini untuk turut serta dan mengambil kira bidang penternakan dan juga pertanian ini merupakan satu bidang yang perlu mereka ceburi dan ia akan memberikan satu impak yang besar kepada negara. Dan apakah usaha kerajaan sebenarnya untuk menggalakkan para petani dan juga penternak muda ini untuk turut serta? Dia sebenarnya pelibatan belia banyak. Dan sebenarnya macam mengikut pada rekod peserta-peserta kursus saya, sebenarnya dalam 60 ke 70% adalah memang orang-orang muda belia, dan di bawah 40 lah, maksud saya muda tu di bawah 40, dan ada di antara mereka yang memang graduate, tak nak kerja dengan orang dan minat dalam bidang ternakan. Memang ramai. Mereka ni memang ramai. Dan ada antara mereka juga yang di bawah 40 yang mungkin masa PKP diberhentikan kerja, tak disambung kontrak. Dan mereka ni golongan muda. Kan? Golongan yang berumur ni memang dah sebati dalam diri. Jadi bila anak-anak ni, ada kebanyakan mereka ni yang nak ikut. Kelebihan pada mereka, mak ayah dah ada tanah, tak perlu nak cari lagi. Okey, saya sangat menghargai satu tindakan kerajaan memperuntukkan satu peruntukan untuk unit agripreneur muda. Unit agripreneur muda ni di bawah kementerian, dia memperuntukkan geran 20,000 IKC, in-kind contribution untuk in-kind contribution untuk usahawan-usahawan belia di bawah 40. Jadi ini memang sangat saya hargai, dan kami di bawah peserta-peserta kursus kami memang kami bantu dia untuk menyediakan kertas kerja, membuat permohonan, dan alhamdulillah ramai yang dah dapat. Tapi sebenarnya 20,000 grant tu tak banyak mana. Untuk bajet yang akan datang ni, saya mohon kalau dapat dipertingkatkan kepada 40,000. Jadi 40,000 diorang boleh sebagai ransangan galakkan kepada mereka lagi. Sebab 20,000 ni, katakan kalau kita nak bangunkan reban, dia biasanya memang dah ada reban lah, nak upgrade reban saja, bahan-bahan hardware untuk bahan-bahan tukang saja pun dah makan belanja setengah lagi. Lepas tu sebahagian lagi untuk ternakan, sebahagian lagi untuk makanan. Habis di situ, modal pusingan tak ada. Kepada mereka yang tak ada modal pusingan, kekangan bagi mereka. Jadi 40,000 tu, saya harap kalau mungkin 20,000 tu dia boleh bagi in-kind contribution yang dari segi bagi bahan ternakan semua. Lagi 20,000 ni mungkin kita boleh bagi sebagai modal pusingan. Itu cadangan saya untuk kita galakkan belia-belia muda lagi masuk kat sini. Lagi satu, macam saya mohon dengan kerajaan untuk dengan kementerian untuk permudahkan dari segi pelesenan. Pelesenan macam ternakan unggas, lebih 500 ekor kita dah minta lesen unggas. Dan untuk mohon lesen unggas tu bukan senang. Dia ada kriteria yang dia kena meet kan. Jadi untuk dapatkan tu. Dan ada satu lagi macam kami, dia ada satu KM tu dipanggil kebenaran merancang. Nurul tahu, bukannya menternak aje, merancang pun kena minta kebenaran. Okey. Sebab supaya perancangan tu tak tersasar. Mungkinlah proses tu dipanggil kebenaran merancang, KM kan. Jadi kebenaran merancang ni, tanah tu kena betul-betul dia punya hak milik. Ada kriteria dia yang mungkin berat ataupun susah untuk diorang dapat no. Jadi pelesenan tu minta permudahkan. Saya minta kalau boleh modal dia punya modal pusingan kepada penternak kepada unit agripreneur muda ni dipertingkatkan ya. Lagi satu, kalau ada yang dah ada, macam katakan kita boleh select dari daerah. Kita ambil satu usahawan contoh. Yang kita contoh, dia dah belia dalam golongan belia. Kita groom big dia. Kita groom big dia, kita bagi dia peruntukan untuk
yang lain-lain nanti akan berasa, oi, aku pun nak jadi macam dia lah. Dia pun dulu tak ada apa-apa pun. Dulu pun dia ikut ayah dia noroi getah je. Dulu dia kena buang kerja pun. Mungkin 3-4 tahun melepak, tak ada pendapatan, tak ada kerja kan, menganggur. Lepas tu dia masuk dalam bidang penternakan ni, dia menternak ayam atau dia menternak kambing, tengok pendapatan dia sekarang. Tengok dia dah boleh buat rumah dia. Jadi bila groom big tu, bantuan dari segi kerajaan mungkin boleh bantu dia dari segi pengiklanan syarikat dia ke, dari segi mungkin penambahbaikan kandang dia ke. Jadi itu menambah minat pada kawan-kawan dia lain, belia-belia lain di sekitar dia untuk jadi macam dia. Itu saya harap kalau dapat kita buat dia punya groom big tu. Dan satu lagi, saya mohon untuk dikurangkan sikitlah kekangan birokrasi daripada jabatan-jabatan ni. Antara keluhan daripada para peserta saya yang dah menternak, puan, bila ni kami pergi kat sini, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tu tak boleh. Jadi diorang cakap, give up. Saya saya kerja tempat lain. Sebab tu saya cakap, bila berkursus di tempat saya bagi dia dunia sebenar seorang penternak. Kalau dia dalam masih kerja, saya cakap dia, kalau masih kerja nak letak surat terukan jawatan, fikir dulu. Duduk kat sini 2 hari, tengok apa yang kita buat. Kemajuan yang kita buat, saya bentangkan potensi yang ada dalam penternakan. Saya dah berada dalam bidang ni 18 tahun. Memang 3D tu, dirty, difficult and apa lagi satu? Dangerous, yes. 3D tu memang dangerous lah, orang takut lah nak dekat. Tapi Alhamdulillah 18 tahun dah saya berada dalam bidang ni, saya boleh lah. Alhamdulillah memang mampu untuk lebih daripada apa yang masa saya kerja dulu. Alhamdulillah. Bukan berkata besar, tapi ini hakikat yang saya nak kongsikan. Untuk kalau nak menternak tu, jomlah menternak. Itu dia kata-kata daripada golongan yang berpengalaman, ya, khasnya kepada anak-anak muda yang ketika ini tercari-cari apakah bidang pekerjaan yang nak difokuskan. Dan bidang ternakan mungkin boleh menjadi satu kerjaya pilihan kerana ia memberikan satu impak ataupun pulangan yang besar apabila ianya diatur dengan begitu baik sekali. Dan puan, kita nak tahu juga cabaran teknologi pemasaran ketika ini, ya, seiring dengan peringkat global, dan apa kekangan yang para penternak berhadapan khasnya dalam bersaing dengan barang-barang ataupun hasil-hasil daging import yang ketika ini di pasaran ketika ini. Mungkin puan boleh kongsikan, luahkan sendiri daripada sudut pandangan sebagai seorang penternak. Memang tak dinafikan kalau barangan import, terutama macam daging segar, dan yang tu memang kita sebagai pengeluar daging segar tempatan memang susah nak cari makan sebenarnya. Butcher kita kan yang menyembelih ternakan dari ladang sendiri, especially dari sendiri. Sebenarnya kalau kita katakan daging tempatan pun, kan, statistik tu yang kita tuliskan berapa peratus daging tu pun sebenarnya termasuk daging lembu import hidup dari luar. Kita potong pagi tadi dekat ladang kita, kita bawa ke pasar, itu termasuk dalam daging tempatan. Tak sempat dapat PR pun dia. Dah kena sembelih. Dah dapat kategori daging tempatan. Dah dapat local status dah kat situ kan. Itu jadi kalau kita nak pembiak-bakaan dari segi diorang punya tu memang sukar untuk membiak. Tadi kita cerita pasal teknologi tadi kan. Jadi bila kita nak bersaing tu, sebenarnya kita nak stop import tak boleh. Tak boleh. Memang sebab pengeluaran kita memang kurang. Jadi apa yang cara untuk kita menanganinya, kita kena ada satu kelebihan. Kita kena cari satu keunikan produk kita. Kan? Kalau kita mungkin dari segi kita kata harga daging kita mungkin RM44. Daging tempatan, daging import kita boleh dapat dalam RM20. So kita kena beritahu customer kita beritahu pelanggan kita yang daging kita ni ada kualiti yang tersendiri, kelebihan-kelebihan dia. Itu yang kita mampu untuk buat. Macam ayam kan, kita tahu ayam bukan import lah, ayam tak import lah, tapi macam bersaing dari segi persaingan pasaran, kita kena cari keunikan produk kita untuk bersaing. Sebab kalau kita sebut pasal import, sebenarnya ayam pun ada import lagi sebenarnya kan. Tapi bila kita ada sasaran daripada dalam negara sendiri pun, Alhamdulillah sekarang ni cuma daging. Okey, saya nak cerita tentang salah satu bersaing dari segi import kambing. Kambing ambil daripada luar negara. Saya pun tak tahulah pengimport yang mungkin kurang berhemah lah agaknya kan. Mengimport cara macam mana kami pun tak tahu, secara lesen ke tak lesen ke, secara berenang sungai ke, atau dengan cara yang betul. Tapi harga yang dia beri sekarang ni
tidak boleh boleh kata saya statuskan membunuh lah. Membunuh peternak tempatan. Sebab kita peternak tempatan kita boleh jual harga kambing. Contohnya kita boleh jual harga kambing dalam mungkin 800 ke 1000 ringgit seekor. Harga masuk sekarang ni kambing ada yang 350 ringgit. Jadi memang potong harga lah. Potong harga habis. Dia buang harga, buang harga kan. Bila buang harga macam tu dia bunuh peternak kita. Itu antara perkara-perkara yang boleh meruntuhkan kita semangat peternak kita. Jadi saya minta kalau boleh pihak-pihak berkuasa sekat ataupun cari punca kemasukan kambing yang terlalu murah ni. Dari mana dia masuk? Kan? Dari gua mana dia keluar kan? Dari sungai mana dia menyeberang? Kita kena tahu yang tu. Harga terlalu murah, RM350. Memang tak masuk akal tak masuk untuk akal. pasaran di sini. Harga tak masuk akal. Kambing tu memanglah dari segi kualiti kambing tu memanglah kecil sikit apa semua, tapi kalau kita bandingkan harga dia tu memang tak masuk akal. Anak kambing baru lahir pun kita mungkin jual mungkin dalam 450. Baru lahir cerai susu lah, maksud saya cerai susu baru lahir tak boleh jual. Cerai susu dalam 3 bulan dia jual dalam 450. Ini dia jual kambing siap untuk akikah potong sembelih 350. Dia jadi macam bunuh peternak kan. Dia buang harga. Jadi kami minta kalau boleh pihak-pihak berkuasa cuba cari di mana punca ni dan sekatlah. Jangan ada benda bagi pandangan kami dia masuk secara haram. Wallahu alam. Dan mungkin Puan boleh kongsikan usaha dan juga penambahbaikan dari sudut apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan keterjaminan bekalan makanan ternakan negara ketika ini mencukupi. Dia kalau kita nak kira mencukupi tu kita masih import. Maknanya takkan cukup lah kan. Jauh lagi untuk kita mencukupi kan. Okey, dari segi macam penternakan lembu dan kambing, bagi saya kita perkasakan satu, kita memperkasakan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Pegawai-pegawai di Jabatan Perkhidmatan Veterina kami mohon untuk lebih berilmu, berpengalaman dan menambah keterlibatan mereka ke dalam ladang kan. Bukan kata tak terlibat, ada, cuma kadang-kadang ada mereka ni ada kekurangan dari segi kekurangan kaki tangan. Jadi kita minta itu boleh menambah lagi impact kepada menggalakkan lagi peternak ni kan. Jadi sebab satu masalah perkhidmatan, kita pun faham Jabatan Perkhidmatan kan, mereka berkhidmat. Jadi dari segi pengetahuan penyakit, dari segi penambahan ilmu-ilmu kan, pemantauan dari segi penyebaran penyakit lah terutamanya. Kami minta kalau boleh pihak-pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina lebih mendekati kami ni, peternak-peternak ni. Itu dia. Dan Puan, kita nak kongsikan juga dalam bajet 2023 program subuh tanah terbiar iaitu milik Felda, Fekra dan Risda dalam membantu tingkatkan sekuriti makanan. Dan bagaimanakah Puan melihat program ini di mana sekitar 800 ekar tanah milik Felda, Fekra dan Risda ini dibangunkan untuk tujuan pertanian. Dan bagi Puan sendirilah, apakah ianya selaku bidang penternakan, apakah inisiatif yang sama juga turut diusulkan untuk diguna pakai dalam kaedah yang sama? Alhamdulillah kalau itu dapat direalisasikan. Kami sangat bersyukur sebab kalau adanya tanah-tanah terbiar untuk kami bangunkan, saya sebagai pihak swasta sedia bekerjasama. Macam bagi pihak kami mungkin kami tak ada contribution ataupun sumbangan dari segi keuangan. Mungkin kami boleh bagi sumbangan dari segi ilmu, pengalaman, bimbingan kan. Kalau ada dari segi tanah-tanah terbiar, dari segi Felkra ke Felda ke, mungkin tanah terbiar tu sebelum terbiar pun kita boleh guna dah untuk penternakan ni. Kita ternakan secara integrasi. Lembu tu boleh masuk sebelum sawit tu semasa sawit tu masih berhasil kan. Jadi tak bukan istilah tanah terbiar lagi kan. Ini kan pula kalau tanah tu dah memang fully utilized. Jadi ini kan pula kalau tanah tu dah terbiar kan. Jadi kita bangunkan. Saya mohon kalau boleh bajet-bajet kita tahun yang ini dan akan datang, kita lebihkan peruntukan untuk bangunkan tanah-tanah ini, permudahkan untuk ownership. Kalau dia orang ada katakan perlu ada agreement, panjangkan agreement tu mungkin ke 15 tahun kan. Lepas tu pilih sasaran peserta mereka ni atau penternak-penternak mereka ni orang yang benar-benar layak, benar-benar tapis lah buat saringan, benar-benar layak, benar-benar berminat.
Bukan sekadar nak dapat yang ni, lepas tu kita sub kat orang ni. Kita tak nak yang macam tu. Jadi penggunaan tanah-tanah terbiar ni berapa ratus hektar tu tadi, saya rasa memang sangat mampu untuk kita menangani kekurangan bekalan makanan ternakan. Jadi membantu kerajaan untuk mengatasi masalah keterjaminan makanan kita ni, food security kita. Itu dia kata-kata yang begitu, orang kata apa, begitu padu sekali kan, daripada seorang individu yang selayaknya kita bawakan pada hari ini untuk membincangkan topik memelihara sumber ternakan menjelang Belanjawan 2024, iaitu bersama dengan Puan Siti Fatona Arba'in, merupakan pengusaha ternakan. Dan sedikit sebanyak sebenarnya kupasan hari ini adalah kupasan yang daripada luahan isi hati, daripada sudut individu ataupun pengusaha peternak, dan luahan itu perasaan. luahan perasaan betul-betul ni. Tapi insya-Allah segala luahan ini akan didengari oleh kerajaan pentadbir, kerajaan yang begitu prihatin sekali. Dan kita akan terima kasih kita ucapkan kepada kita dah tiada kesempatan masa ketika ini, dan kita akan bersama dengan langsung daripada bilik berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbincang mengenai perkembangan semasa peperangan membabitkan Palestin dan Israel. Menerusi ciapan aplikasi X, Datuk Seri Anwar berkata beliau menerima panggilan telefon daripada Erdogan lewat malam tadi. Semalam, Datuk Seri Anwar dilapor menegaskan Malaysia kekal bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar berkata masyarakat antarabangsa berterusan mengambil tindakan berat sebelah terkait segala bentuk kekejaman serta penindasan terhadap rakyat Palestin, termasuk rampasan tanah dan harta milik rakyat Palestin yang dilakukan rejim Zionis tanpa henti. Kerajaan akan melaksanakan kajian mendalam mengenai kewajaran penggubalan rang Undang-Undang RUU Jerebu rentas sempadan kerana ia melibatkan isu teknikal dan perundangan antarabangsa. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Ahmad berkata, penguatkuasaan RUU tersebut agak sukar sekiranya hanya melibatkan perjanjian satu pihak atau unilateral. Nik Nazmi berkata kajian secara mendalam mengenai Akta Rentas Sempadan Jerebu juga perlu dikaji secara mendalam bagi pelaksanaannya seperti yang dilaksanakan Amerika Syarikat dan Kanada. Semua negara termasuk Malaysia telah menjalinkan kerjasama serantau di bawah kerangka Perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan yang ditandatangani bermula tahun 2002. Di bawah perjanjian ini, Malaysia komited dan memberikan kerjasama terutamanya dari segi capacity building dengan izin pengkongsian maklumat dan kepakaran dalam aspek penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka, teknologi peladangan tanpa pembakaran, pengurusan tanah gambut yang mampan dan latihan pemadaman kebakaran. Beliau berkata demikian ketika sesi penerangan menteri mengenai isu jerebu di Dewan Rakyat semalam. Negara anggota ASEAN juga telah mengambil tindakan proaktif bagi menangani masalah jerebu melalui saluran rundingan antarabangsa serta langkah pencegahan dan penguatkuasaan di negara masing-masing. Selain kerjasama di bawah ASEAN, Malaysia turut mengadakan kerjasama dua hala bersama kerajaan Indonesia secara government to government bagi usaha-usaha pencegahan jerebu. Kerajaan akan mempertimbang cadangan untuk menapis laman web yang menawarkan perniagaan atau perkhidmatan palsu menerusi portal sebenarnya.my. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata langkah itu bagi mengelak berlakunya gejala penipuan berleluasa oleh pihak tidak bertanggungjawab. Fahmi berkata KKD akan meneliti perkara berkenaan secara teknikal sama ada boleh dilaksanakan atau sebaliknya.
Ini kerana pihak tidak bertanggungjawab itu mempunyai taktik licik dan tertentu sehingga menyukarkan proses menapis tawaran palsu. Salah satu daripada masalah yang sering pihak sebenarnya .my hadapi ialah pihak-pihak yang kononnya menawarkan bantuan RM200, RM1,000 kononnya daripada agensi kerajaan dengan laman sesawang mirip laman sesawang kerajaan. Tapi salah satu daripada isu yang kita hadapi ialah bila ditutup satu sebab dia hanya melibatkan coding dan penukaran kepada mungkin hosting dan sebagainya, mereka boleh copy paste laman-laman web ini. Fahmi menjelaskan antara langkah terbaik mengatasi kegiatan berkenaan adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih berwaspada dan tidak mencari mangsa kegiatan penipuan dalam talian. Kerajaan sedang meneliti beberapa perkara dalam usaha memberi sokongan kepada industri pos termasuk mengkaji semula Akta Perkhidmatan Pos 2012 PSA 2012 dan meneliti isu masking. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, ia berikutan keterbatasan pilihan bagi peniaga untuk memilih perkhidmatan kurier yang ingin dilakukan sejumlah platform jualan atas talian. Ini yang dilakukan oleh beberapa platform jualan online, tapi perkara ini sedang dalam penelitian pihak kementerian dan juga SKMM. Saya percaya sedikit masa lagi diperlukan untuk kita memastikan penyelesaian yang ingin kita capai adalah berbentuk win-win untuk semua pihak, insya-Allah. Tambah beliau, kelestarian dan kemampanan bagi industri pos merupakan satu perkara yang penting bagi memastikan masa depan yang selamat, terhubung dan sejahtera untuk semua. Satu lagi isu yang dibangkitkan pelbagai pihak adalah base price. Jadi ini sedang dalam perbincangan di peringkat akhir. Saya percaya bila tiba masa nanti pihak SKMM akan buat pengumuman tentang perkara tersebut. Beliau berkata demikian selepas melancarkan stem khas Hari Pos Sedunia yang bertemakan kepercayaan bersama bekerjasama demi masa depan yang selamat dan terhubung pada Isnin. Beliau juga melepaskan kumpulan pertama van elektrik Pos Malaysia dengan kerjasama Drive EV, sebuah anak syarikat Yinson Green Tech. Hadir sama Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia Berhad Charles Brewer. $2,200 penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah ditugaskan untuk turun padang bagi memantau bekalan makanan, harga barang dan membantras aktiviti pencatutan setiap hari. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Salih berkata, 900 pegawai pemantau harga juga turut ditempatkan di seluruh negara bagi memeriksa harga barangan yang dijual oleh setiap premis. Di masa yang sama, pegawai enforcement team kita ada jadual yang tetap dan di masa yang sama mereka juga buat mengejut, mereka terjah. Dan ada juga mereka berpakaian preman, mereka pakai pakaian orang biasa dan untuk menyiasat keadaan di kedai-kedai. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen GPS Sri Aman, Datuk Seri Doris Sophia Anak Brody yang bertanyakan mengenai penguatkuasaan yang dilaksanakan kementerian bagi memantau bekalan dan harga barang dalam pasaran di Dewan Rakyat semalam. Sementara itu, menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen PN Rantau Panjang, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkaitan kos ditanggung kerajaan bagi melaksanakan jualan rahmah, beliau berkata, KPDN telah mendapat subsidi RM150 juta untuk melaksanakan program tersebut. Kita mendapat RM150 juta Malaysia. 100 juta diluluskan di Parlimen untuk bajet 2023 dan 50 juta diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai tambahan. Setakat ini kita sudah pun menyantuni 4 juta rakyat Malaysia dalam program jualan rahmah dan nilai jualannya ialah 890 juta.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang menjalankan siasatan terperinci berhubung dakwaan beras palsu disandarkan baru-baru ini. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' R. Mizan Muhammad Ali berkata, siasatan dilakukan serta-merta oleh KPDN cawangan sandakan di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011. Premis telah dilawat, premis yang terlibat yang didakwa penjualan berlaku dan maklumat tambahan juga sedang diperolehi daripada pengadu yang memviralkan video tersebut dan kita juga sedang menyemak invoice daripada peruncit dan juga pembekal. InsyaAllah kita akan pastikan dakwaan ini disiasat dengan teliti kerana ia melibatkan kepentingan rakyat, juga isu kesihatan dan sebagainya. Namun pada peringkat ini kita perlu meneliti dakwaan itu, kesahihannya dan mendapatkan bukti-bukti berkaitan. Sebelum ini, tular di media sosial, seorang individu mendakwa beras yang dijual di sebuah premis disandarkan adalah beras palsu yang mempunyai bahan plastik. Susulan itu, Pejabat Kawal Selia Padi dan Beras KPB sandarkan semalam telah mengambil sampel satu jenama beras yang didakwa membungkus beras plastik untuk dijual kepada pengguna bagi tujuan analisis Jabatan Kimia. Ketuanya Muhammad Saiful Nizam Adnan berkata, peruncit dan pembekal jenama berkenaan telah tampil ke Pejabat KPB sandarkan bagi membuat aduan rasmi berkaitan komen negatif dan kerisauan pengguna. Pihak KPB sama sekali menangkis dakwaan terdapatnya beras plastik sebab setiap kemasukan beras import di negara kita melalui pelabuhan Penas telah membuat ujian makmal terlebih dahulu bagi memastikan keselamatan beras tersebut dan negara pengeksport juga perlu sertakan sijil keselamatan setiap kemasukan beras import ke negara. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin dalam kenyataan berkata, pihaknya tidak berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba menimbulkan kegusaran orang awam terhadap isu keselamatan makanan negara. Orang awam juga dinasihat tampil membuat aduan secara rasmi ke kementerian itu jika terdapat masalah berkaitan beras dan tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau tiada asas kukuh di media sosial. Penubuhan Mardi Corp Academy bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan petani yang lebih profesional dalam berdepan teknologi terkini serta memahami data tersusun berkaitan bidang pertanian. Ketua Pegawai Operasi Mardi Corporation Muhammad Safwan Razali berkata, modul akademi akan memfokuskan latihan kepada petani serta pemain industri pertanian dalam dunia digital dan teknologi maklumat dengan merakyatkan teknologi menerusi penyelidikan dan pembangunan. Muhammad Safwan berkata, Mardi Corp Academy merupakan institusi latihan yang menyediakan kursus berkaitan penggunaan revolusi industri IR 4.0 dalam bidang pertanian seperti aplikasi drone, Internet of Things, Big Data Analytics dan Artificial Intelligence. Yang bukan hanya melahirkan teknologi yang terkini, tetapi minda farmer atau pemihak petani yang juga berteknologi tinggi. Di mana kalau kita ada teknologi tinggi tapi minda petani tak ada teknologi, tak ada minda, dan kita tak akan sampai ke mana-mana. So, Mardi Corp Academy berfungsi untuk memberi modal insan dalam teknologi yang akan datang. Mardi Corp Academy salah satu langkah diversifikasi perniagaan syarikat yang menjurus kepada aktiviti pengkomersialan bidang pertanian selaras dengan aspirasi kerajaan dan pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara. Beroperasi sejak semalam, program pertama seliaan Mardi Corp Academy dianjurkan menerusi kursus peningkatan sistem aquakultur yang melibatkan penyertaan antarabangsa dari Papua New Guinea dan Thailand. Baik, sekian dari Bilik Berita. Malaysia Madani, Dekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan salam hormat.
projek peningkatan pertanian bijiran jagung domestik selain untuk meningkatkan keterjaminan makanan, malah memberi peluang pekerjaan kepada veteran tentera. LTAT menjadikan 70 ekar tanah perladangan untuk pelaksanaan projek tersebut. 30 juta ringgit untuk bekerjasama dengan beberapa kerajaan negeri bagi melaksanakan projek-projek agro makanan supaya ada hubungan langsung di antara syarikat dengan kerajaan negeri. Okey, baiklah, itu di antara perincian belanjawan 2023 berkenaan tentang kos sara hidup dan juga pelbagai lagi yang dibentangkan sebelum ini melibatkan juga di antara golongan nelayan dan di dalam bidang pertanian dan juga perikanan ini. Dan kembali bersama dengan kami untuk menjelang belanjawan 2024, kali ini suka untuk kita berkongsi bersama dengan anda pelbagai ulasan dan juga perincian yang dibawakan berkenaan dalam topik melestarikan nelayan. Kita tahu ya penonton semua di mana Malaysia ini adalah sebuah negara yang dikelilingi dengan lautan. Lautan itu sungguh luas. Jadi di dalam perincian diberikan baru-baru ini sebenarnya sektor perikanan ini memberikan sumbangan 1.5 juga kepada KDNK negara. Jadi tidak dapat disangka lagi sumbangan sektor perikanan dan juga nelayan ini di dalam ekonomi Malaysia. Jadi untuk merungkai dan mengulaskan ini berkongsi bersama dengan kita ucapkan selamat datang kepada Encik Azrin Shah Ismail, Pengurus Besar Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat Malaysia. Assalamualaikum Tuan Azrin. Tadi kita dah borak kat luar sana Ya. Okey, mungkin untuk permulaan ini mungkin Tuan Azrin nak berkongsi tentang peranan Nikmat itu dahulu. Ya, terima kasih Puan. Kalau ikutkan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat ni dia telah ditubuhkan 38 tahun yang lalu lah. Tahun 1985 dia bawa Akta Persatuan Nelayan tahun 1971 lah, di mana kita dikawal selia oleh pendaftar kita iaitu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Di mana Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ini adalah merupakan salah satu agensi lah di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan kita ni memang ada lebih kurang dalam, kalau kebangsaan ni dia ada sebuah je lah, dan negeri ada 13 buah. Cuma wilayah persekutuan saja yang tak cukup lah untuk form jadi satu ahli lah ke bawah kita. Dan kita ada 89 lah persatuan nelayan kawasan di seluruh negara, di mana di bawah persatuan nelayan kawasan ni dia ada nelayan lah, lebih kurang 100,000 orang nelayan tempatan yang menjadi ahli lah persatuan nelayan kawasan. So jadi peranan kita ni sebenarnya kita nak hari ni cerita pasal nelayan, memang kita nak membantulah dari segi ekonomi, taraf hidup ekonomi dan sosial lah masyarakat nelayan lah. So peranan persatuan nelayan ini dia lebih menjaga kepada kebajikan nelayan lah, sama ada dari segi ekonominya, dari segi sosialnya, dan LKM pula akan membantulah dari segi infrastruktur lah, infrastruktur kampung ataupun fasiliti-fasiliti jeti, pendaratan dan sebagainya. Jadi dekat situlah dia punya kolaborasi lah di antara persatuan nelayan kawasan negeri dengan kebangsaan ni dengan LKM lah. So jadi dengan adanya struktur yang sebegini, dapatlah nelayan ini dibela lah, ataupun dilihat lah, dan LKM akan mengangkat lah bersama dengan Jabatan Perikanan untuk memastikan sumber protein negara ni sentiasa ada. Di samping itu memelihara kebajikan nelayan ni lah. Bercakap tentang kebajikan dan juga suara-suara nelayan ini, kita kabarkan allowance sara hidup yang diberikan dalam belanjawan 2023 ini masih juga lagi diteruskan. Tapi mungkin komen Encik Azrin, adakah ianya mencukupi ataupun perlu ditambah baik ataupun bagaimana? Ya, kalau ikutkan allowance sara hidup nelayan ni telah diberikan oleh kerajaan semenjak tahun 2010 lagi, di bawah kerajaan Malaysia Madani ini. Inisiatif ini diteruskan sebagai salah satu usaha lah membantu meringankan kos sara hidup nelayan. Selain daripada allowance sara hidup ni yang 300 satu bulan ni, saya rasa tak silap saya dalam 35,000 lah ahli ataupun PNK ataupun nelayan mendapat inisiatif inilah. Selain daripada inisiatif ini, kita ada juga inisiatif subsidi minyak petrol dengan diesel, di mana kita tahulah kalau nelayan ni usaha dia nak menangkap ikan di laut ni, 70% kos operasi itu adalah daripada input lah. Input maksudnya sama ada minyak petrol ataupun diesel lah.
Jadi nombor 2-nya adalah dari segi sumber manusia lah, mana pekerja atau awak-awak dia lah. Jadi memang amat penting lah allowance sara hidup ni, kerana nelayan ni utamanya nelayan pantai lah. Nelayan pantai ni ada beberapa zon, zon A, B dengan C lah. Nelayan pantai ni zon A lah. Selalunya nelayan pantai ni, owner operator ni merupakan nelayan yang kategori pendapatannya bawah 5,000 lah boleh dikatakan kan. Bawah 3,000 pun ada. Jadi ramai di kalangan mereka lagi masih memerlukan bantuan subsidi daripada kerajaan, dan allowance sara hidup merupakan salah satu inisiatif yang baik yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi sekurang-kurangnya meringankan sikit kos sara hidup nelayan tu. Kerana usaha menangkap ikan ni kita tak tentulah, kita ni tidak seperti tanaman dan sebagainya, kita boleh menganggarkan keluasan tanah ataupun apa yang kita ada tu, aset kita ada tu, untuk menjanakan pendapatan kepada kita. Kalau nelayan ni dia bergantung kepada laut. Jadi laut ni ada elemen-elemen yang tidak dikawal lah, yang tak boleh kita nak kawal lah. Antaranya cuaca, monsun, musim dan sebagainya. Ada kalanya hasilnya lebih, ada kalanya hasilnya kurang. Dan kita juga kadang-kadang simpati jugalah pada nelayan ni. Kadang-kadang usaha mereka nak menangkap ikan tu ada yang terkorban di tengah laut. Semata-mata untuk mencari orang kata sesuap nasi lah kepada keluarga. Jadi golongan ini perlu dibela lah oleh kerajaan. Sebab kan macam Puan cakap tadi pun, Malaysia ni memang rakyatnya suka makan ikan. Kita antara pengguna ataupun consumption paling tinggi lah ikan ni sebagai sumber protein utama untuk makanan ni. 43.38 kilo tak salah saya tahun 2022 per kilo lah setiap rakyat Malaysia makan setahun. Banyak lah. Banyak kuantiti tu sebenarnya tu. Ya, banyak kuantiti tu. Sebab kalau kita makan seekor ikan tu dalam 100 gram. Kalau 43 kilo tu banyaklah, di antara mungkin top 20 dalam di dunia ni yang orang kuat makan ikan adalah rakyat Malaysia lah. Okey. Baik, bercakap tentang penangkapan ikan juga. Biasalah orang bercakap tentang isu-isu berkenaan tentang makanan ruji. Biasanya kita refer kepada beras ataupun makanan yang utama. Tetapi jarang-jarang kita menyebut tentang macam protein, ikan dan sebagainya. Walhal itu adalah makanan yang kita selalu gunakan juga untuk melengkapkan diri kita dengan vitamin dan juga protein ya tuan ya. Jadi menyebut tentang tangkapan ikan ini, apa sebenarnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh nelayan Malaysia ini bila berhadapan untuk menangkap ikan? Tak kiralah sama ada di pesisir pantai ataupun di laut dalam. Okey. Antara yang kita lihatlah, saya utamakan lebih kepada zon A ni. Maknanya yang nelayan yang beroperasinya 5 batu nautika ke bawah lah, iaitu nelayan zon A ataupun zon B lah, zon A lah. Kerana mereka ni selalunya berhadapan dengan pembangunan. Kita tak boleh nak menafikanlah pembangunan di sebuah negara tu, di sekitar pantai pun terlibat dengan pembangunan. Apabila berlaku pembangunan dan sebagainya, kadang-kadang ia menjejaskan usaha nelayan tersebut untuk menangkap ikan. Kerana mungkin bila ada pembangunan, nelayan ni kan bergantung kepada keadaan fizikal laut, udara dan sebagainya. Jadi bila ada pembangunan tu, dia sedikit sebanyak mengubahlah corak geografi di bawah laut tu. Kemudian di sini hari ni sini mungkin banyak tempat tangkap ikan lah. Kemudian tahun depan bila ada pembangunan dia lain tempat dia. Jadi usaha dia menangkap ikan tu lebih panjang. Bila usaha dia lebih panjang, dia memerlukan dia berlawan dengan masa lah. Bila berlawan dengan masa, dia perlukan kapasiti enjin yang lebih tinggi, perkakasan yang lebih sesuai dan manpower yang lebih lah. Ataupun perlukan orang yang betul-betul separuh mahir ataupun mahir lah untuk mengendalikan dengan cepat ikan tersebut. Kerana ikan ni dia bergantung dengan kualiti. Bila sebut dengan kualiti ni, lagi cepat you handle ikan tu, lagi tinggilah harga yang you dapat. Jadi kalau boleh nelayan pantai tu dia nak segeralah mendaratkan ikan tu dan segera menolak kepada peraih-peraih ikan ataupun menjual direct kepada pengguna lah. Bila kualitinya baik, harganya lebih tinggi. Dia lebih kepada teori supply and demand lah. Maknanya ikan yang cantik akan mendapat harga yang tinggilah. Pastinya kan, sebab kualiti itu juga memberi ketentuan tentu ukur harga ikan itu sendiri. Dan ini saya suka untuk nak memetik satu isu ataupun yang diperkatakan di Pulau Pinang daripada nelayan daripada Pulau Pinang berkenaan tentang kes pembangunan di sekitar Pulau Pinang ini memberikan kesan kepada nelayan-nelayan di sana, di mana bila mereka ini cuba mengadakan pulau sementara di sana, jadi ia mengganggu gugat juga aktiviti nelayan di sana. Jadi komen tuan bagaimana?
Ya, macam saya kata tadi, memang tidak dinafikan lah. Memang akan tergugatlah aktiviti nak menangkap ikan dia. Mungkin di sini pihak kerajaan boleh memperkenalkan beberapa insentif lah, antaranya mungkin memberikan pampasan yang bersesuaian kepada nelayan tersebut ataupun kepada persatuan yang dia naungi untuk persatuan tersebut ataupun nelayan tersebut menjalankan aktiviti ekonomi lain selain daripada dia usaha dia menangkap ikan. Ekonomi ni mungkin dalam bentuk in-kind lah. In-kind tu dari segi peralatan, mungkin dari segi peralatan untuk memproses hasil perikanan ataupun peralatan-peralatan berkaitan dengan pemasaran ikan dan menggalakkan dia menjual secara terus lah kepada nelayan. Kita tahu laut tu memang sebesar itu saja. Mungkin juga kerajaan boleh memperkenalkan sistem mungkin bekerjasama dengan persatuan untuk memberikan nelayan ni satu kawasan yang dia boleh bekerjasama dengan Jabatan Perikanan dan sebagainya untuk memelihara kawasan tersebut, memperbanyakkan usaha-usaha ikan lah di sana. Maksudnya menambahkan unjam ataupun apa-apa usaha lah, menambahkan sumber di situlah. Kemudian bagi satu zon eksklusif kepada nelayan tersebut yang boleh dijaga oleh sekelompok nelayan di kawasan tersebut. Mungkin cara-cara yang sebegini memperbanyakkan lagi unjam-unjam dan sebagainya, ia akan membantulah menambahkan stok ikan lah di kawasan tersebut. Seterusnya membuatkan nelayan tu boleh sustain lah ataupun boleh mewarisi dia punya pekerjaan tu kepada anak-anak dia ataupun golongan muda yang lain lah. Baik. Encik Azrin, hari ini tadi seperti yang kita bualkan lah ya di luar daripada studio ini kan, kita ingin membawakan sebenarnya suara-suara dan juga luahan hati daripada para nelayan ini. Jadi ini ada juga satu kisah yang viral di TikTok berkenaan tentang seorang YB ni yang pergi turun sampai kena turun ke Padang untuk menguruskan satu isu berkenaan di Melaka. Mungkin komen Encik Azrin. Ya, pertama tu kita terima kasihlah kepada YB kerana dia mengambil berat sebenarnya isu nelayan ni. Kerana isu nelayan ni dia kadang-kadang dia terpinggir, bukan apa pasal dia punya operasi tu jauh di lautan. Kemudian YB ni ketika yang kita lihat viral tu, mungkin dia YB yang berada di perairan Melaka. Kita lihatlah perairan Melaka ni, Melaka Strait kita tu dia sangat sempit bersepadan dengan Indonesia, dan di situ juga laluan kapal dagang dan sebagainya, dan nelayan juga beroperasi di situ kan. Kebanyakan nelayan yang beroperasi di Port Dickson ataupun di Melaka tu adalah nelayan yang kecil ataupun nelayan tradisional. Jadi bila diorang nak melabuh pukat tu kadang-kadang kan, pukat hanyut tu dia mengganggu laluan kapal tu. Jadi mungkin YB tu berhasrat untuk berjumpa dengan autoriti yang berkaitan yang mengawal laluan kapal ni. Mungkin dia boleh disusun aturkan laluan tersebut supaya memudahkan nelayan ni menangkap ikan, mengusahakan menangkap ikan. Kerana nelayan ni kadang-kadang dia kena baca arus juga. Macam mana dia nak memukat kan, pukat hanyut itu dia nak ni daripada satu point kepada satu point yang lain kan. Kadang-kadang benda tu dia mengganggu operasi bot kapal-kapal besar ni kan. Mungkin autoriti yang bila YB tu highlightkan begitu, mungkin pegawai yang bertugas untuk menjaga laluan kapal ni, dia lebih cakna lah orang kata kan, selepas ini, dan boleh mengatur mengikut masa yang sesuai ataupun memberi maklumat awal kepada nelayan melalui persatuan nelayan pun boleh untuk mewawarkan serta-serta masa ni mungkin ada laluan kapal yang sibuk, mungkin diorang boleh beralih ke sini atau macam tu lah. Adanya komunikasi lah, boleh dikatakan komunikasi di antara nelayan yang menggunakan laut dengan komersial punya kapal-kapal komersial ni lah. Jadi mungkin YB nak highlightkan perkara tersebut supaya autoriti ni memberi tumpuan lah kepada nelayan ni jugalah. Itu berkisah tentang itu YB sampai hingga perlu turun ke Padang. Jadi mungkin kita nak bertanyakan juga komen dan sudut pandang Encik Azrin. Bagaimana pula dengan peranan agensi dan kementerian dan mungkin yang terlibat sendiri secara terus khusus untuk para nelayan ini, bagaimana Encik Azrin? Ya, kalau ikutkan di Malaysia ni di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Jabatan Perikanan dengan LKM adalah dua sebuah jabatan dan agensi yang betul-betul ada engagement dengan nelayan ni. Di mana kalau hal-hal begini sebenarnya mereka
boleh suarakan melalui Jabatan Perikanan kerana dari segi pelesenan untuk sampan ataupun lesen bot ni dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan, dan pemeliharaan sumber sebagainya Jabatan Perikanan punya usaha untuk memastikan benda tu ada, dan LKM ni menjaga lebih kepada kebajikan masyarakat nelayan dengan infrastruktur pemasaran ikan. The whole supply chain tu, apabila ikan tu didaratkan sehinggalah dipasarkan kepada pengguna, dan kebajikan nelayan dijaga oleh LKM lah. So dua agensi ni memainkan peranan yang penting dalam membangunkan nelayan ni. Jadi dalam isu ni mungkin nelayan itu dapat sokongan daripada dua agensi ni lah. Selain daripada tu, antara yang kita tak boleh nak sangkal lagi agensi yang penguasaan ni. Kita ada polis marine, kita ada Jabatan Perikanan, kita ada APMN, kita ada TLDM. Mereka ni juga adalah banyak membantulah keselamatan di laut lah. Dan apabila berlaku bencana dan sebagainya kan, agensi-agensi yang berkaitan dengan bencana juga memainkan peranan yang penting lah dalam membantu mencari nelayan hilang di laut kan. SAR punya ni aktiviti kan, apabila dia lambung ombak terbalik sebagainya kan. Jadi agensi ni saya rasa dah cukup kuat lah di Malaysia ni untuk membantu menjaga kebajikan nelayan ni kan. Jadi dari segi kami pula, dari segi persatuan pula, kita mempermudahkan cara tu. Maknanya nelayan ni bolehlah menjadi ahli Persatuan Nelayan Kawasan yang berhampiran, di mana kita boleh memberikan pendapatan yang kita perolehi daripada persatuan. Kita boleh bagi balik lah sumbangan kepada nelayan. Kita banyak bagi macam Nikmat sendiri, dia ada bagi sumbangan. Kita ada tabung kebajikan nelayan bawah skim perlindungan nelayan. Bagi zon A ni kita bagi coverage percuma. Dia hanya perlu mendaftar di Persatuan Nelayan Kawasan yang berhampiran, dia dapat coverage. Kurang-kurangnya coverage ni bukan ada RM15 je setahun, tapi dia dapatlah khairat kematian, dia dapat hospitality punya hospital punya bil, ada kita serta-serta yang kita tanggung lah. Selain daripada tu, kita pula ada bagi dividen. Persatuan Nelayan ni dia ada bagi dividen kepada ahli. Macam ahli kami negeri lah, 13 negeri ni, dengan limpahan pendapatan yang kita dapat bagikan. Bukan 40 juta juga dividen yang kita dah sumbang daripada tahun 1985 sehingga sekarang lah. Jadi bila ada dividen tu, kurang-kurangnya boleh memakmurkan Persatuan Nelayan tersebut, dan limpahannya boleh kepada nelayan lah, mendapat hasil daripada aktiviti yang Persatuan Nelayan ni buat. Ya, baik. Saya kira begitu banyak perkongsian dan juga maklumat yang dikongsikan oleh Encik Azrin Shah Ismail, Pengurus Besar Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat Malaysia. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau untuk satu hari ini berkongsi dengan kita bagaimana kita nak melestarikan nelayan ini. Ya, Encik Azrin, terima kasih juga. Tapi anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Kita mesti tingkatkan pendapatan minimum penoreh getah. Maka kerajaan bersetuju menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta. Kami untuk menjelang Pelanjawan 2024, dan kali ini kita bercakap tentang sesuatu yang cukup dekat di hati perniagaan. Apa itu, Nurul? Iaitu pastinya membabitkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Itu yang kita dapat lihat kerajaan begitu memfokuskan dan juga mensasarkan supaya golongan ini sentiasa tidak keciciran, dan sentiasa pelbagai insentif telah pun diberikan sejak daripada bajet 2023, dan ianya juga merupakan satu insentif yang besar dalam memastikan mereka ni terus kekal bersaing, apatah lagi untuk bangkit semula daripada cabaran pandemik COVID-19 ketika itu dan dilihat ketika ini juga, hari ini juga kita masih lagi nak menyentuh mengenai topik yang sama, iaitu pastinya untuk PKMS tunjang negara dalam menjelang Belanjawan 2024, dan mungkin kita boleh perkenalkan tetamu kita di studio pada hari ini adalah Encik Chin Chi Siong, merupakan Setiausaha Agung Persatuan SME Malaysia, dan di hujung sana Encik William Arasaratnam,
mana merupakan ahli Persatuan SME Malaysia. Selamat datang diucapkan. Dan ini adalah individu yang tepat sebenarnya untuk kita nyatakan, kita nak dengar suara mereka mengenai apakah bantuan dan fokus utama yang perlu kerajaan lihat kepada golongan PMKS ini khasnya. Okey, dan mungkin terlebih dahulu kita boleh kongsi bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Chin ya. Apakah isu-isu yang mendesak dilihat yang melibatkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ketika ini? Apabila kita lihat sebenarnya kerajaan dah bagi banyak sekali bantuan pada 2023 belanjawan 2023, dan adakah bantuan tersebut dilihat dapat membantu mereka untuk bangkit semula? Pertama kalinya kita memang mengalurkan Perdana Menteri yang telah mengambil perhatian, ambil berat tentang kesusahan PMKS ni. Memang kita daripada 3 tahun dulu selepas pandemik, kebanyakan mereka menanggung kerugian dan ada juga menjual rumah, aset mereka untuk mendatang balik perniagaan. So yang pertama sekali bagi PMKS pada masa kini, perkara yang terbesar yang kita amat perlu daripada kerajaan ialah pasal cash flow, aliran tunai. Dan sebab kebanyakan kita bila buat urusan niaga, kita perlu tunai untuk menjalani bisnes yang usual. Tapi kebelakangan ni 3 tahun memang rugi kan. So bila you rugi, kita mesti ada duit pinjam bank. Bagi bank, maksudnya kita sudah ada pinjaman, bank tak akan pinjam lagi. So memang kerajaan ada membagi keselesihan, bagi loan yang low rate daripada 4% dengan 3.5%. So kalau yang kita boleh minta, bank boleh easy application, memudahkan aplikasi, dan kerajaan boleh menimbang, mengurangkan ke interest yang low, punggih 1.5% ke 2% untuk menolong penguasa. Sebab pada pertengah tahun kita ada buat satu survey di bulan Ogos. Terdapat kebanyakan PMKS ni 50% daripada mereka mengalami masalah kewangan, nombor satu, dan dua, perniagaannya memang turun. Macam retail F&B, retail baju, apparel, yang non-essential tu memang turun. So kebanyakannya mengalami kerugian, dan bisnes memang tak pick up. So ini mungkin sebab global ekonomi dan kos taraf hidup. So yang penting kita harap dengan ini bajet 2024 dapat mengurangkan lebih lagi personal income tax, maksudnya peribadi. So untuk kebanyakan orang boleh spending. Sebab sekarang kalau bisnes turun pasal wang tak ada. So kita cukup wang untuk belanja. So kalau boleh dia kurangkan personal income tax untuk kebanyakan kita, dapatlah kita spend lebih. Memang kita semua looking forward to Belanjawan 2024, tapi kita flashback Encik William flashback kepada Belanjawan 2023. Jadi pembiayaan diberikan kepada PMKS ini adalah sebanyak 40 bilion. Jadi adakah ini berkesan ataupun membantu golongan PMKS ini, ataupun bagaimana, ataupun mungkin perlu ditambah baik lagi? Okey, dari pandangan saya sebagai ahli SME Association, sedikit sebanyak yang diberi itu memang bagus untuk SME, untuk mengendalikan perniagaan mereka hari ke hari. Berbanding dengan 2023, yang matlamat yang kita perlu tuju adalah informasi macam mana SME ini dapat duit tu daripada agensi-agensi kerajaan. So yang tu kadang-kadang menjadi satu masalah besar. Berbanding dengan 2024, saya ingat lebih banyak diberi kepada digitization, e-commerce, payment gateway. Yang ni semua merupakan satu aktiviti bagus daripada kerajaan. Tapi macam mana SME kita boleh dapat maklumat macam mana nak masuk ke dalam aktiviti tersebut. Dengan itu saya rasa kadang-kadang aktiviti yang dibuat daripada SME Association dan sebagainya memang satu tumpuan yang baik lah, pasal they reach to the unreachable. SME Association ni kadang-kadang dia tumpukan perhatian kepada perniagaan saja, tetapi ciri-ciri macam mana nak dapat
dapatkan bantuan daripada kerajaan semua, dia tak tentu arah. So untuk arah ni, I rasa SME Association dan persatuan macam untuk perniagaan tersebut memang menjadi satu peralatan lah untuk mereka dapatkan maklumat. Itu dia. Okey, dan Cik William, kita nak tahu juga walaupun pelbagai insentif yang telah diberikan oleh kerajaan dan kita pun sedia maklum mengenainya, bahawa masih lagi terdengar rungutan karenah birokrasi. Di manakah silapnya dan adakah wujudnya karenah birokrasi itu, ataupun perlunya ada kelonggaran di situ untuk penerimaan bagi memastikan penerimaan itu lebih menyeluruh? Bagaimana? Saya rasa kelonggaran tu memang dialu-alukan lah, kerana kadang-kadang SME Association, ahli-ahli daripada SME dan juga peniaga-peniaga daripada SME ni, pengalaman mereka dalam aktiviti perbankan, aktiviti nak buat paperwork tak berapa teliti. Jadi pertolongan tu mereka memerlukan, tetapi kadang-kadang mereka rasa nak datang jadi ahli persatuan semua payahlah, dia punya requirement lah semua, dia takut nak datang ke yang ni. Kita kena beri semangat kepada dia datang jadi ahli. So informasi-informasi ni kita boleh terangkan, dan kalau ada suara-suara yang rendah sangat, kalau individu suara tu rendah sangat, dengan persatuan suara tu tinggi sikit. Bila kita pergi kepada kerajaan, kita pergi kepada agensi-agensi, suara tu tinggi sikit. So pendengaran tu kuat sikit. So dia akan suara dengar. tu didengar dan diangkat. Betul. Pastinya golongan PMKS ini ada juga persatuan yang diadakan untuk support mereka dalam membawa hala tuju perniagaan contohnya. Tapi untuk hari ini mungkin kita nak selami apa sebenarnya lagi cabaran ataupun orang kata apa kesukaran yang dihadapinya Encik Chin oleh golongan PMKS ini? Kalau setakat menguruskan perniagaan biasa, memang kita dah biasalah kan. Tapi yang penting sekali ialah masalah kita jumpa ialah kadang-kadang bila kita nak berniaga, kita pergi local authority. So kebanyakan macam tadi yang aku cakap kan, urus untuk mendapatkan lesen perniagaan itu memang ada masalah sikit. So kadang-kadang kita perlu juga, sebab federal government dengan state government atau local authority dia tak berkomunikasi. So kadang-kadang kita tak faham yang mungkin federal cakap okey, tapi bila you nak buat dekat local authority dia ada masalah. So itu satu cabaran yang antara kita boleh buat. So kalau kita tengok balik kebanyakan PMKS ialah dalam perkhidmatan, service industry. So yang service industry memang bergantung kepada ekonomi. Ekonomi bagus, memang niaga kita akan bagus. So yang penting juga sekali kos sara hidup, yang itu menjadi satu cabaran yang besar, sebab bahan mentah, bahan makanan itu semua sudah naik, sudah tingkat. Dan lagi yang cabar terbesar sekali ialah implementasi of ESG dalam sekitar sosial dan kawanan yang telah akan diadakan mengancam kebanyakan PMKS untuk mendapatkan bisnes yang selanjutnya dengan syarikat-syarikat besar. Sebab PMKS ini dia antara satu ekosistem dia ekosistem supplier. Dia mungkin syarikat besar dia memang diperlukan mengadakan ESG, embrace of ESG. Tapi bila dia embrace ESG, macam sebagai PMKS mungkin saya ada antara satu supplier pada penghilang ini yang buat yang perlu mengadakan ESG compliant. So kalau saya tak comply, saya tak akan dapat bisnes daripada syarikat ini. So pemahaman PMKS atas ESG ini memang penting, sebab kebanyakan masih sekarang kebanyakan dia mungkin tak faham. Lagi satu, nombor dua, dia mungkin ingat kalau kita buat ESG kena ada budget, kena bayar lagi, kena buat expenses lagi. So itu memang penting. Itu memang cabaran nombor satu juga untuk PMKS untuk akan lebih faham dengan implementasi ESG yang akan mengancam bisnes mereka. So yang penting juga kita nak minta kalau dalam bajet ini kerajaan boleh peruntukkan mungkin katakan untuk buat
training course atau pengenalan kepada ESG, pengetahuan kepada ESG untuk syarikat-syarikat yang perlu. Ini mungkin tak besar yang kos tu, tapi kalau bagi mereka yang keluarkan lebih wang, mereka ingat mungkin tak payah. Tapi kalau dia bagi daripada kerajaan, dari mana-mana agensi pun atau ministry pun, dia akan menolong mereka sedikit sebanyak. Okey, baik. Okey, itu dia. Dan kali ini kita nak tahu juga, adakah kali ini perlu diberi kelonggaran terhadap syarat penerima bantuan supaya pemberian bantuan itu dapat diberikan secara meluas? Bagaimana pandangan Encik William? Kerana ketika ini kita lihat banyak sektor telah pun mula bangkit semula dan ekonomi agak stabil berbanding terdahulu yang turut memberikan risiko kepada mana-mana bank untuk memberikan pinjaman terhadap para PMKS ini. Dan bagaimanakah dari sudut pandang pihak Tuan William? Okey, pasal kita ni dalam keadaan lepas COVID dan sebagainya, jadi pengendalian syarikat-syarikat ni sekarang ni pemikiran dia dah bertukar. Dulunya dia tak pakai e-commerce, tak pakai digital platform, tetapi sekarang ni lepas COVID pemikiran dah tukar. So dia pun dah realisasi macam mana nak buat bisnes melalui digital platform. So untuk kebaikan syarikat-syarikat SME, saya rasa kelonggaran tu perlu diberikan. Saya rasa ini adalah satu-satunya masa untuk syarikat-syarikat bangkit semula selepas COVID. Pasal masa tu saya ingat masa yang memang pahit lah untuk semua individu dan perniagaan sama sekali. So buat masa ni, masa kita nak bangkit ni, saya rasa peluang perlu diberi kepada SME untuk mengendalikan semula macam mana cara dia buat bisnes. So yang ni semua menggunakan modal. So kelonggaran tu saya pasti akan menolong membangkitkan ekonomi negara dan meluaskan lagi aktiviti kita lebih daripada tempatan lokal ke tempat lain. Saya kira itu mungkin di antara proses-proses yang perlu diambil cakna, diambil perhatian supaya memudahkan juga golongan PMKS ini. Di penghujung-hujung ini kita beri peluang kepada Encik Chin untuk memberikan mungkin harapan tentang belanjawan 2024 ini berkaitan tentang PMKS khususnya. Bagi pihak PMKS ni, kita perlukan kalau boleh kerajaan akan mengadakan lebih banyak projek, mengeluarkan infrastruktur projek. Sebab yang tergendala pada masa COVID, yang infrastruktur projek ini akan secara tidak langsung menolong PMKS. Sebab kita ada antara satu supply chain di dalam projek macam ni. So bagi bajet ini kalau boleh melebihkan untuk membuatkan projek-projek bukan saja infrastruktur, projek-projek maksudnya projek untuk ministry, government, untuk pencintalan dan sebagainya. Sebab kita masih mengada di dalam keadaan di mana global ekonomi masih belum lagi memulih. So kalau boleh kita perlu juga kerajaan boleh dalam bajet ini memperuntukkan untuk lebih bajet untuk menolong aktiviti, bukan saja menolong kita buat ekspor, menolong kita memahami ESG, juga menolong yang penting sekali ialah kewangan, masalah kewangan yang kita menghadapi, iaitu cash flow issue dengan financial issue. Dan mungkin daripada Encik William, pandangan Encik William mengenai harapan terhadap bajet ini. Harapan saya terbabit dalam dua association, satu tu SME, satu lagi ESG Association. Jadi untuk saya 2024 ni saya berharap lebih banyak syarikat akan menumpukan perhatian kepada requirement ESG. Pasal dalam 2024 ni saya ingat lebih banyak syarikat akan mematuhi undang-undang yang diperlukan untuk ESG. Jadi pemikiran kita dari segi lokal pun kita kena tukar pemikiran kita dalam keadaan alam sekitar, macam mana kita govern dengan pekerja-pekerja, governance, macam mana kita mengendalikan perniagaan. So transparency, yang ni semua saya rasa satu-satunya akan membaikkan, mengharumkan nama Malaysia. Jadi kalau kita nak jadikan satu tempat place of excellence untuk ESG, saya rasa inilah peluang untuk kita membangun
kan negara kita, dan dalam minda kita pun fikir pasal environment, social governance, saya rasa satu-satunya satu arah yang baguslah untuk kita menuju. Kalau kita boleh 2024 bajet dia for ESG perkembangan, jadi SME pun boleh berkembang bersama. Jadi itu dia harapan kedua-dua tetamu kita di studio hari ini menuju Belanjawan 2024 berkenaan tentang PMKS. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, iaitu Encik Chin Chee Siong, Setiausaha Agung Persatuan SME Malaysia, Encik William Arasaratnam, Ahli Persatuan SME Malaysia. Terima kasih kedua-duanya kerana berkongsi. Supaya kita harapkan Belanjawan 2024 ini akan berikan banyak juga sinar dan harapan yang baru untuk golongan PMKS. Dan segalanya bentuk pembiayaan ataupun insentif yang diberikan kerajaan pastinya seharusnya dimanfaatkan oleh PMKS ini untuk terus bangkit dan terus menuju ke peringkat global, itu yang pastinya. Dan terima kasih ucapkan sekali lagi kepada para tetamu kita, dan itu antara bingkisan yang sempat kita kupaskan pada hari ini. Habis sudah kita di penghujung rancangan Salihah dan Nurul menjelang Belanjawan 2024. Jangan lupa terus setia bersama dengan kami lagi esok. Saya Nur Salihah Azmi. Saya Nurul Umur. Salam hormat dan jumpa lagi.